Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakyat Malaysia. Dari segi laporan PDRM, kepatuhan adalah seperti juga hari-hari sebelumnya di dalam lingkungan 97%. Semalam, PDRM dan ATM telah mengadakan sebanyak 784 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 358,593 kenderaan. Sebanyak 35,825 pemeriksaan mengejut telah diadakan di seluruh negara dengan sebanyak 5,275 premis telah diperiksa oleh pihak berkuasa. PDRM telah menahan seramai 1,471 individu yang engkar perintah PKP ini, yang merangkumi 949 individu yang telah pun dikenakan kompaun sebanyak RM1,000. Manakala seramai 503 individu direman dan 19 individu dijamin polis. Jika dilihat daripada segi jumlah tangkapan, ianya terus bertambah. Ini menunjukkan bahawa pihak polis tidak lagi berkompromi dari segi soal mereka yang engkar kepada PKP ini. Semalam juga sebanyak 51 individu telah dituduh di mahkamah di atas kesalahan mengingkari PKP. Jumlah tangkapan keseluruhan yang engkar PKP sehingga semalam adalah seramai 8,647 individu dan jumlah keseluruhan kompaun yang dikeluarkan adalah sebanyak 3,105. Dari segi sanitasi awam yang dikawal selia oleh KPKT ataupun Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sejak 30 Mac 2020, KPKT telah melaksanakan sebanyak 1,527 operasi sanitasi di 89 zon termasuk 26 zon merah. Di antara kawasan yang disanitasi, 1,062 bangunan kerajaan, 518 tempat awam, 675 pusat perniagaan dan 124 pasaraya. Semalam, sebanyak 114 operasi sanitasi meliputi 43 zon di 12 negeri termasuk 33 kawasan di Johor dan 19 kawasan di Pahang, yang di mana sebanyak 75 bangunan kerajaan, 36 tempat awam, 76 pusat perniagaan dan 5 pasaraya yang telah pun disanitasi. Semalam juga sebanyak 9 kawasan guna sama, skim serata kos rendah dan sederhana rendah, zon merah di Selangor telah disanitasi menjadikan jumlah keseluruhan 26 kawasan guna sama zon merah di Selangor telah pun selesai disanitasi. Semua projek perumahan rakyat ataupun PPR di zon merah dan zon kuning di seluruh negara telah selesai disanitasi yang melibatkan 37,686 unit rumah. Mengenai pusat kuarantin, sebanyak 174 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding 163 pada hari sebelumnya, yang mana 13,575 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 390 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan telah pun dikuarantin secara wajib. Ramai yang melahirkan kebimbangan
tentang kawalan kita di sempadan, terutamanya di jalan-jalan tikus. Kita mendapat laporan daripada pihak PDRM, ATM dan juga APM bahawa kita sentiasa mengawal pintu sempadan kita, terutamanya jalan-jalan tikus yang digunakan oleh pendatang tanpa izin untuk memasuki negara kita. Seperti kita tahu, sempadan kita telah pun ditutup kepada kemasukan semua warga asing, dan jalan-jalan tikus juga kita sentiasa memantau untuk memastikan tiada warga-warga asing yang menyelundup masuk ke negara kita. Tindakan tegas pastinya akan diambil kepada mana-mana warga asing yang memasuki negara kita melalui jalan-jalan tikus ini. Setakat hari ini, tiada pencerobohan daripada warga luar yang dikesan yang memasuki negara kita melalui jalan-jalan tikus yang saya sebutkan tadi. Pengawalan bukan saja di jalan-jalan tikus, tetapi pengairan negara juga dikawal dengan ketat bagi mencegah pencerobohan melalui laut, termasuk juga kepada bot-bot nelayan negara asing yang banyak menceroboh ke negara kita. Tentera Laut Diraja Malaysia ataupun TLDM bersama dengan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia iaitu APMM akan mengambil tindakan setegas-gasnya untuk menghalang pemasukan mereka, dan kita bersetuju di dalam mesyuarat tadi pagi tadi bahawa tindakan mengusir mereka keluar daripada perairan kita akan dilakukan. Bagi rakyat kita yang terkandas di luar negara, kita meminta supaya mereka menghubungi kedutaan Malaysia yang terdekat. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Luar Negara iaitu Wisma Putra sentiasa komited di dalam memastikan kebajikan mereka diberikan keutamaan. Walau bagaimanapun, urusan untuk membawa rakyat kita pulang tertakluk kepada negara-negara yang terbabit di mana mereka terkandas. Ini disebabkan terdapat negara-negara yang menguatkuasakan sekatan perjalanan negara mereka sendiri, iaitu membatalkan semua penerbangan untuk keluar bagi mereka mengekang pandemik COVID-19 di negara mereka. Oleh itu, tidak semua yang kita boleh membawa pulang. Walau bagaimanapun, Kementerian Luar akan sentiasa menghubungi negara-negara yang berkaitan bagi memastikan supaya pelepasan dapat dilakukan dan membenarkan rakyat kita untuk pulang. Sekiranya pihak kerajaan diberi kebenaran untuk membawa pulang rakyat Malaysia, kos membawa pulang perlu ditanggung oleh individu yang berkaitan, dan penerbangan khas pulang akan diuruskan oleh Kementerian Pengangkutan. Jadi kita dengar ada beberapa rakyat kita, termasuk pelajar pun, yang pulang melalui penerbangan khas yang disewa dan kosnya ditanggung oleh pelajar-pelajar kita. Tetapi seperti biasa, saya menasihatkan supaya kalau boleh tinggal di negara tersebut, lebih baiklah tinggal di negara tersebut sehingga keadaan kembali pulih seperti biasa. Tuan-tuan dan puan-puan, beberapa hari isu yang berlegar di negara kita mengenai isu kedai gunting rambut. Seperti saya sebutkan di dalam PC saya 2 hari berturut-turut, bahawa kerajaan sentiasa mendengar pandangan rakyat, dan kerajaan telah pun mendengar pandangan rakyat. Kerajaan juga mendapat nasihat daripada pakar-pakar tertentu. Kerajaan juga mendengar pandangan daripada badan-badan bukan kerajaan ataupun NGO mengenai perkara-perkara seperti ini. Sehubungan dengan itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri
Tan Sri Muhyiddin Yassin telah membuat keputusan, iaitu operasi kedai gunting rambut, salon kecantikan dan kedai cermin mata di seluruh negara tidak dibenarkan beroperasi sepanjang tempoh PKP ini dilaksanakan. Jadi saya kira ini menjawab segala persoalan yang ditimbulkan oleh rakyat. Maka Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri telah memutuskan bahawa tidak ada lagi isu yang berkaitan dengan soal kedai gunting rambut dan sebagainya, kerana ianya tidak dibenarkan beroperasi sepanjang PKP dilaksanakan. Begitu juga dengan bazar Ramadan. Keputusan Perdana Menteri bahawa semua bentuk bazar Ramadan tidak dibenarkan beroperasi di seluruh negara sepanjang tempoh PKP ini dilaksanakan. Semalam pun saya dah sebut tentang pelajar-pelajar di IPTA dan IPTS yang ingin kembali. Walaupun saya telah sebutkan dalam PC yang lepas, tapi masih ada rayuan dan sebagainya. Kita juga, seperti saya sebut, kita mendengar pandangan daripada pihak Kementerian Kesihatan, kita mendengar pandangan daripada PDRM dan sebagainya. Maka kita memutuskan bahawa pelajar-pelajar di universiti ataupun IPTA, IPTS diminta terus kekal di universiti masing-masing. InsyaAllah kebajikan mereka, makan minum mereka akan terus ditanggung oleh kerajaan. Jadi saya harap tidak timbul lagi perkara-perkara yang saya bangkitkan tadi. Jadi semua keputusan ini adalah berdasarkan kepada tindakan ataupun usaha bagi memastikan usaha kita untuk memutuskan rantaian dan membendung penularan COVID-19 ini berjaya. Dan begitu juga kita juga tidak mahu berlaku pergerakan secara besar-besaran yang tentu saja akan menyukarkan pemantauan pihak polis untuk menjaga supaya pergerakan besar-besar ini mungkin jika dibenarkan akan menjadi kluster baru, iaitu untuk penularan baru bagi COVID-19 ini. Jadi saya harap rakyat semua, pelajar-pelajar semua faham tentang tindakan ini, kerana tindakan ini adalah untuk menjaga kepentingan mereka dan kepentingan keluarga mereka atau masyarakat di sekeliling mereka apabila mereka pulang ke kampung. Jadi itu saja yang saya nak umumkan hari ini. Terima kasih sekali lagi, dan seruan biasa saya setiap hari adalah terus tinggal di rumah bagi memastikan keselamatan diri sendiri, keluarga serta masyarakat di sekitar kita. Stay home, stay safe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan? Kalau tak ada, terima kasih. Habis? Tak ada soalan? Tak ada? Tak ada soalan. Mungkin PC saya panjang sikit, mungkin tak ada soalan. Ataupun dah clear semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.